أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Antara perkara sunat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selawat ke atas Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat perihal tentang mahsyar. Mahsyar adalah tempat di mana kesemua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan berhimpun. Dari mula Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sehinggalah manusia ataupun makhluk terakhir yang dilahirkan ketika kiamat akan berhimpun di padang mahsyar. Bermaksud malaikat, manusia, jin, iblis dan haiwan semuanya akan berkumpul di padang mahsyar. Betapa sesaknya padang mahsyar ini kerana ianya menghimpunkan seluruh makhluk daripada setiap zaman. Maknanya di mahsyar kita akan berjumpa dengan Firaun, kita akan berjumpa dengan Nabi Adam, kita akan jumpa dengan Abraham Lincoln, kita akan jumpa Mahatma Gandhi, kita akan jumpa orang yang terdahulu, kita akan jumpa Piramli, kita akan jumpa kesemua orang, kita akan berjumpa dengan Saidina Umar, Saidina Ali dan semuanya kita akan berjumpa. Ada seorang sahabat ketika Rasulullah sallallahu menceritakan tentang mahsyar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanyakan oleh seorang sahabat ini. Seorang sahabat ini bangun, mengangkat tangan lalu menanyakan satu soalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, nanti di mahsyar orang ramai, manusia berkumpul dengan sesaknya, semua makhluk ada di situ. Siapakah yang paling hampir dengan kamu ya Rasulullah? Hadis ini sangat masyhur dan kita semua sudah tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aksaruhum 'alaiha salatan. Orang yang paling banyak berselawat kepadaku, itulah orang yang paling hampir denganku. Kita bila dengar hampir dengan Rasulullah, kita tak terasa sangat. Sebab apa? Bayangkan suasana mahsyar tu yang penuh dengan ramai orang, bila hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermaksud kita ini dekat dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mahsyar menunjukkan kita ini di kalangan golongan yang orang Allah muliakan, yang makhluk yang Allah muliakan. Bila mendengarkan perkara ini, betapa rapatnya dengan Rasulullah, Rasulullah menjawab, orang yang paling banyak bersalawat ke atasku akan duduk hampir dengan aku. Sahabat bertanya, berapa banyak? Maksudnya paling banyak berselawat ni, ya Rasulullah, berapa banyak diperlukan untuk hampir dengan kamu, untuk layak mendapatkan syafaat kamu? Dalam hadis yang seterusnya, Sayyidina Sayyidina Abdullah bin Ubay menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang perihal itu. Sayyidina Ubay bin Ka'ab menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang, ya Rasulullah, tentang selawat. Ya Rasulullah, Aku ada banyak wirid yang aku lakukan yang telah engkau ajarkan. Seperti wirid yang Nabi ajarkan, seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah 100 kali yang Nabi ajarkan pagi dan petang. Sayyidina Ubay bin Ka'ab ni ditanya, ya Rasulullah, berapa banyak aku perlu berselawat kepada kamu? Setiap hari aku ada wirid aku, berapa banyak aku perlu berselawat kepada kamu? Sayyidina Ubay kata, boleh tak aku nak jadikan 1/4 daripada hidupku untuk berselawat kepada kamu. 1/4 ni
Kalau 24 jam lebih kurang dalam 6 jam, tak silap saya. Maknanya 6 jam hanya berselawat saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat Ubay bin Ka'ab, bagus, kamu selawat tu dah banyak, tapi kalau kamu tambah lagi bagus. Kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab ni bertanya lagi, ya Allah, ya Rasulullah, aku tambahkan lagi ya Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjawab lagi, memberitahu kepada dia, wahai Ubay, bagus, tapi kalau kamu tambah banyak lagi bagus. Kemudian sampai 3 kali sahabat Ubay bin Ka'ab ni betapa dia nakkan jawapan yang tepat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kali ni aku nak jadikan keseluruhan hidup aku untuk berselawat ke atas kamu ya Rasulullah. Kemudian barulah Rasulullah kata, maka telah tertunai dan tenanglah hati kamu wahai Ubay bin Ka'ab, maka kamu akan mendapat rahmat dan ketenangan daripada Allah yang sebenar. Dekat sini bukanlah sengaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu supaya mengagung-agungkan dia, tapi ini adalah kelebihan selawat yang perlu kita tahu. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu barang siapa yang selawat 10 kali pada pagi dan 10 kali pada petang, dia ini layak mendapatkan syafaat daripada aku. Layak mendapatkan syafaat, bukannya duduk satu kampung ataupun satu taman dengan Rasulullah di dalam syurga nanti baru layak mendapatkan syafaat. 10 pagi dan 10 petang. Itu adalah yang paling sikit. Kalau dia buat 9, maknanya terbatal, tidak layak untuk dia. Sebab apa? Nabi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyebutkan 10 pagi, 10 petang. Kalau dia buat 5 pagi, 5 petang, tidak dikira. Kalau dia campur dengan selawat yang ada di dalam solat pun tidak dikira, sebab dia mesti 10 pagi dan 10 petang barulah dikira. Itulah yang paling ringan sekali, yang paling mudah kita nak buat. Tapi siapa yang menggerakkan kekuatan itu untuk kita berselawat? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan sedikit, insya-Allah kita akan melatih diri kita berselawat ke atas Nabi. Ada orang dia buat apa-apa dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak minum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berjalan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bercakap biasa pun dia akan selangkan dengan selawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini untuk apa? Untuk train kita supaya apa? Selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kelebihan selawat ini amatlah besar. Kerana apa? Satu-satunya ibadah yang makhluk buat, Allah pun buat, adalah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Ada satu hadis yang menyatakan, barang siapa yang berselawat ke atas kamu wahai Muhammad satu kali, aku akan berselawat kepada dia 10 kali. Maknanya kita berselawat kepada Nabi, baru sekali Allah Subhanahu Wa Taala berselawat kepada kita 10 kali. Betapa perkara selawat ini sangat besar. Kita boleh tengok banyak perkara lain Allah beri ganjaran. Sesiapa yang baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'un alim, tidak akan mendapat mudarat ataupun Allah akan menjaga kehidupan dia keseluruhan pada hari itu. Banyak kita dengar kelebihan amalan-amalan zikir yang telah Allah berikan, yang telah ada Allah sebut ganjaran itu. Tapi satu-satunya ibadah yang Allah nyatakan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, selawat ini tak ada ganjaran khusus yang Allah nak berikan, melainkan Allah mengambil tempat itu. Aku sebagai Tuhan yang akan berselawat kepada dia. Tak boleh nak diceritakan ganjaran itu dengan ganjaran apa. Allah mengambil tempat untuk berselawat ke atas orang yang berselawat ke atas kekasih dia. Rasulullah adalah kekasih Allah. Kita sayang kepada Rasulullah, menyebut Rasulullah, betapa Allah pun akan sayang dengan kita. Sebab apa? Kita cinta dengan kekasih dia.
maka Allah juga akan turut cinta kepada kita. Semoga kita semua melazimi kehidupan kita dengan amalan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baik daripada Allah, yang buruk, yang hina adalah daripada kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina